Selamat sejahtera diucapkan kepada pelajar-pelajar pendidikan moral tingkatan 3. Hari ini, murid-murid akan mempelajari unit 3 iaitu kebestarian diri. Pembelajaran ini disampaikan oleh Cikgu Khairul. Murid-murid jangan lupa like, share dan tekan button subscribe. Jom belajar, jom. Jom belajar dengan Cikgu Khairul. Baiklah, mari kita mulakan pelajaran yang pertama iaitu kebestarian diri. Apa yang dimaksudkan dengan kebestarian diri sebelum cikgu masuk kepada ciri-ciri kebestarian diri. Okey, baik. Untuk makluman murid-murid, kita sememangnya adalah makhluk yang istimewa di muka dunia ini kerana kita dibekalkan akal fikiran. Makna kata kita mempunyai otak. Otak kita boleh kita guna untuk berfikir. Dan itu dinamakan sebagai akal. Mempunyai akal untuk kita berfikir dan meletakkan kita di tempat yang terbaiklah, makhluk yang terbaik di muka bumi ini. Okey, kerana kita boleh berfikir, okey, berbanding makhluk-makhluk yang hidup di muka bumi ini. Jadi disebabkan akal fikiran itulah maka terbentuknya kebestarian diri. Okey, apa itu kebestarian diri? Kebestarian diri ialah seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas. Maksudnya ialah kita mempunyai ilmu pengetahuan, sama ada kita belajar, sama ada ilmu pengetahuan itu kita peroleh daripada pengalaman hidup secara luas melalui apa yang kita buat, dan juga memiliki budi pekerti yang baik. Maksudnya seseorang itu yang mempunyai ilmu kemahiran, ilmu sukan, ilmu dalam akademik, pelajar pandai dan juga memiliki sikap yang baik. Kalau mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi tetapi kurang ajar dengan guru ibu bapa, maka dia bukanlah ciri-ciri orang yang ataupun seseorang yang bestari, mempunyai kebestarian tinggi. Baik, kita masuk yang pertama, elemen pertama dalam pembelajaran kita. Yang pertama ialah ciri kebestarian diri. Okey, apa yang cikgu nak awak tengok di sini, perhatikan betul-betul. Yang pertama, ciri kebestarian yang pertama ialah bijak. Ialah apa? Bijak. Okey, kenapa? Seseorang itu perlu bijaklah. Bijak kerana kita tak semua orang bijak, tetapi kita boleh latih diri kita untuk menjadi bijak. Kenapa kena bijak? Supaya pintar dan selalu menggunakan akal. Maksudnya ialah cikgu nak kamu menjadi pelajar yang pandai. Menjadi pelajar yang boleh menggunakan akal, menggunakan otak untuk berfikir dalam menyelesaikan masalah. Kemampuan kita dalam berfikiran secara kritis. Sebenarnya tidak kira apa sahaja kamu buat, sama ada dalam pelajaran, dalam aktiviti kurikulum dan sebagainya, kita menggunakan otak untuk kita berfikir, untuk menyelesaikan masalah, untuk kita kuasai sesuatu maklumat. Contoh, kalau kamu terlibat aktif dalam bidang kurikulum, terutama aspek sukan. Kamu suka main basketball, kamu nak wakil sekolah, kamu nak dipilih. Kamu kena tunjukkan bakat kamu. Kamu kena berlatih dan kamu kena buktikan bahawa kamu adalah layak untuk mewakili sekolah dan pasukan kamu layak untuk menang. So kamu bijak belajar supaya kamu dapat kuasai aspek kemahiran dalam sesuatu bidang. Yang kedua, seseorang yang baik, yang pandai, yang bagus mestilah berdisiplin. Kerana apa? Kerana kalau kita berdisiplin, kita akan patuh kepada peraturan sekolah. Kita akan patuh kepada undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dan secara tidak langsung tiadalah berlaku kes yang boleh melanggari peraturan sekolah. Contoh dalam sekolah, kehadiran. Berbalik kepada aktiviti yang kamu nak kuasai. Kemahiran yang kamu nak kuasai. Contoh kalau kamu atlet sukan. Kamu nak jadi seorang yang bestari, yang bagus di pesada dunia. Semua orang tengok kamu adalah atlet sukan yang terbaik di dalam daerah yang ada sekarang ni. Kamu kena rajin berlatih. Kamu kena hadir dalam sesi latihan. Kalau cikgu suruh datang buat latihan, kamu ponting. Mana nak berjayanya?
Kalau begitu juga dengan belajar dalam kelas. Kalau belajar dalam kelas, katakan kamu nak subjek pendidikan moral, sains, matematik, bahasa Inggeris, fizik, kimia dan sebagainya lah. Nak dapat A, kena datang sekolah. Jangan ponteng. Jangan ponteng kelas. Jangan ponteng sekolah. Sekali kamu ponteng, kamu telah merosakkan diri kamu. Kamu telah rugi 10,000. Maksudnya, rugi serugi-ruginya. Memang kamu boleh belajar sendiri, tapi tak sama dengan apa yang kawan-kawan awak datang tiap-tiap hari. Pengalaman mereka bertambah banyak. Jadi awak rugi di situ. Jadi awak ketinggalan. Baik, seterusnya. Kalau kita nak menjadi seorang yang unggul, mempunyai pengetahuan yang bagus, mestilah ada sifat tanggungjawab. Murid-murid, kalau kamu terlibat dalam perbarisan, berbadan beruniform, kawat kaki, pertandingan kawat kaki, kamu mesti ada rasa sifat tanggungjawab. Selain kamu bijak menguruskan baja, selain kamu berdisiplin, kamu ada rasa tanggungjawab. Okey, kamu kena pikul amanah yang diberikan. Kamu kena bersama-sama berlatih, bersama-sama menyiapkan tugasan yang disuruh buat, bersama-sama melakukan dengan kerja penuh, memikul dan melaksanakan tugas dengan penuh berdedikasi, maksud orang ikhlas dalam melakukan sesuatu kerja. Jika tidak, anda tidak boleh mencapai kejayaan. Sama saja, nak belajar, nak main sukan, nak main gamer, you adalah gamer mewakili Malaysia, perlukan latihan. Okey, kerana melaksanakan tanggungjawab yang penuh berwibawa apabila menerima sesuatu tugas. Ini dalam contoh struktur pemberian tugas dalam sesebuah persatuan, kelab, ataupun ketika kamu nak belajar. Sikap tanggungjawab ni kena ada. Kena ada. Jadi saya ingatkan baik-baik semula. Saya ingatkan balik semula kepada semua murid-murid. Cikgu dah ingatkan, kalau kamu nak kuasai sesuatu perkara atau kemahiran atau dalam pelajaran atau kamu nak kuasai sukan sekali, mesti ada 3 sikap yang penting ni, iaitu bijak, berdisiplin dan ada tanggungjawab. Seterusnya, yang ini, kamu kena matang. Cikgu, matang tu apa? Saya tak tahu. Ada yang cakap tak tahu. Ya, betul. Saya tak salahkan awak kalau awak tak tahu. Sekarang tugas cikgu lah yang akan membantu anda. Okey, matang ini ialah banyak pengetahuan dan pengalaman. Okey, boleh memberikan idea dalam membuat keputusan. Cikgu, apa tu? Saya tak faham. Okey, matang ini adalah satu cara kita berfikir. Okay, satu cara kita berfikir untuk jadi lebih baik, untuk jadi lebih bagus dalam kehidupan kita. Maknanya awak kena bercakap, melakukan sesuatu perkara berdasarkan pengalaman awak, berdasarkan apa yang awak pelajari. Contohnya dalam menyelesaikan masalah, penyelesaian masalah dalam pembelajaran. Contohnya, okey, dalam subjek matematik, macam mana kita nak belajar menyelesaikan Pythagoras. Contoh, ni pelajaran matematik kan, Pythagoras. Tingkatan 4 rasanya. Kalau tak tahu kan, dapat tingkatan 2 kan, tingkatan 3 kan. Tahun depan nak belajar Pythagoras tu, ilmu Pythagoras. Okey, kena perlukan banyak latihan. Kena tahu formula, kena buat formula, kena fahami formula. Begitu juga dengan aktiviti berpersatuan. Okey, dalam masa kita nak melaksanakan aktiviti yang telah dirancang, perlu awak fikirkan apa kelemahan, apa masalah yang berlaku, bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah bila masalah itu berlaku, apakah jalan langkah penyelesaian yang terbaik yang boleh kita ambil untuk kita laksanakan tugas itu dengan baik. Setelah kamu bijak, berdisiplin dan bertanggungjawab dalam melakukan aktiviti yang telah diberikan ke sepanjang hidup awak, maka akan ada masalah. Masalah inilah yang perlu awak settlekan tanpa awak duga. Maka di situ aspek matang dapat dilihat dari segi kemampuan murid-murid untuk menyelesaikan masalah. Okey, belajar daripada pengalaman. Contohnya murid-murid tak faham, cikgu macam mana nak buat karangan. Karangan bahasa Inggeris, karangan bahasa Melayu. Very, very well.
very easy if you bukakan hati awak, fahami mana bahagian yang awak tak faham. Apa sebab tak faham? Okey, bagaimana cara nak memahami ini? Belajarlah. Okey, belajar dan cuba cari punca kelemahan itu. Buat ulang kaji. Buat latihan banyak kali. Salin jawapan. Fahamkan perkataan by word by word. Untuk awak kuasai ilmu bahasa itu dengan baik. Bukan cikgu nak ajar bahasa Melayu ke apa, tetapi ini adalah cara ataupun metod kita untuk mencapai kejayaan dalam hidup kita. Dan seterusnya, kamu tak boleh lembik-lembik. Kamu kena aktif. Jadi bagaimana cikgu saya nak aktifkan diri saya? Kenalah buat kerja. Kerja-kerja yang menyihatkan tubuh badan kita di rumah khususnya. Okey, waktu cuti sekolah tak ada buat apa, duduk baring main game, main handphone. Tak boleh lah. Okey, tak boleh. Okey, kamu kena tolong mak ayah awak buat aktiviti kerja-kerja rumah. Contohnya, membasuh baju, melipat kain, menyidai baju, sapu rumah, tolong mak memasak, terutamanya pelajar perempuan. Pelajar lelaki pun sama. Siapa kata memasak itu hanya untuk pelajar perempuan? Okey, siapa kata mengemop rumah, menyapu sampah itu hanya orang-orang perempuan? Tidak. Aktiviti itu kalau kamu lakukan, ia memberikan kita kebaikan kepada tubuh badan kita, mengeluarkan peluh. Di waktu petang ataupun sesi santai, kamu boleh keluar bersama-sama dengan ahli keluarga awak untuk beriadah, untuk berjoging, untuk bersukan. Di sinilah dapat menguatkan tubuh badan awak, menyihatkan tubuh badan awak supaya awak sihat, murid-murid. Jadi, tolong ambil masa untuk awak ada masa untuk menjaga kesihatan. Dan yang terakhir ialah berdaya tahan. Kemampuan diri dan dalam menghadapi segala ujian. Contoh jatuh sikit, dah tak datang sekolah. Kaki sakit-sakit. Lenguh sikit, dah tak datang sekolah, ambil cuti sehari dua. Okey? Kamu kena kuat. Untuk berjaya, kamu kena cekal. Cekal maksudnya tabah. Tak goyang. Tak patah semangat untuk awak sentiasa berusaha. Awak mesti bijak, mesti ada rasa disiplin tanggungjawab serta boleh berfikir secara matang. Ada pelajar boleh matang, boleh berdisiplin tapi dia tak ada daya tahan. Ada main hujan, kena hujan sikit demam. Itu nak buat macam mana? Tapi cuba untuk kamu gagahkan diri kamu supaya ada daya tahan. Okey. Buatlah aktiviti lasak. Macam mana nak aktiviti lasak? Sertai aktiviti lasak yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Kalau boleh, masuklah. Kalau tak boleh, kamu sendiri yang kena survive untuk pastikan tubuh badan kita boleh berdaya tahan. Boleh menjalani aktiviti lasak. Aktiviti lasak ni banyak. Tak semestinya nak kena panjat gunung. Macam dalam gambar ni. Aktiviti lasak ni, kamu boleh tolong ibu bapa. Contohnya, kemas rumah, angkat mesin basuh, angkat peti air, susun. Kasih rumah tu cantik susunannya. Okey. Itu pun lasak juga. Kenapa cikgu kata lasak? Angkat mesin basuh, angkat peti ais. Berat tu. Berat. Kalau jatuh, mungkin sakit juga kena kalau terhempap almari besar ke apa. Itu pun lasak. Tetapi, sedikit sebanyak ianya membantu anda untuk mencerdaskan diri anda. Okey, untuk tubuh badan awak kuat. Dari situ bolehlah awak belajar, bolehlah awak menjalani aktiviti kehidupan seharian. Okey, bagi menjadi seorang yang hidup yang berjaya. Baik, seterusnya kita pergi kepada kepentingan kebestarian diri. Apa yang murid-murid dapat kalau kamu mengaktifkan diri awak, berfikirlah secara matang, bertanggungjawab, ada daya tahan tubuh badan awak. Okey, apa penting kita buat semua ni? Apa penting kamu nak kuasai semua kemahiran yang kamu nak? Kemahiran ada banyak kemahiran. Kemahiran lisan, kemahiran insaniah, kemahiran akademik, kemahiran sukan.
kemahiran core curriculum yang lain. Ada banyak kemahiran. Jadi apa yang kamu nak sebenarnya? Kenapa nak kejayaan dan melalui kemahiran yang kamu pelajari atau kuasai? Yang pertama ialah dapat menguasai dapat membuat keputusan secara rasional. Kenapa cikgu kata kalau kita nak menjadi seorang yang pandai, nak lulus cemerlang, so kepentingannya buat keputusan secara rasional. Mestilah sebelum kita nak mencapai kejayaan, kita perlu ambil tindakan. So kita sudah dapat insting ataupun kita sudah dapat membuat keputusan, okey, dengan cemerlang untuk buat sesuatu tindakan dengan baik. Sejak azalinya, kalau kamu nak pandai, kamu kena berusaha. Kalau kamu nak banyak wang, nak ada wang sendiri, kamu kena bekerja. Kamu kena berusaha. Sebelum kamu berusaha, kamu kena fikir. Jadi, kepentingannya ialah dalam sudut membuat keputusan secara rasional. Maksudnya, sebelum kamu melakukan sesuatu perkara, berfikir sebelum bertindak. Itu maksud dia. Fikir dulu sebelum. Okey, selain itu, apa kepentingan dia? Melahirkan insan yang berakhlak mulia. Okey, melahirkan insan yang berakhlak mulia. Insan yang berakhlak mulia dari sudut perbuatan, percakapan, perilaku. Okey. Biasanya kalau orang yang tidak beradab ini, walaupun dia pandai macam mana sekalipun, dia tidak beradab, itu tidak dianggap sebagai orang yang mempunyai kebestarian yang tinggi. Okay, orang yang bestari tinggi ni orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Banyak ilmu. Tetapi dalam masa yang sama melakukan kebaikan kepada semua orang. Kalaulah seseorang itu mempunyai ilmu pengetahuan yang luas juga, contohnya ilmu memancing. Tahu memancing. Tahu spot memancing. Okay? Teknik memancing yang betul. Tetapi dia sombong, dia tidak membantu orang lain. Itu bukanlah digelar sebagai orang yang mempunyai kebestarian diri yang baik. Okey. Yang ketiga, berdaya maju dan mencapai cita-cita. Seseorang yang berjaya ini dia mesti ada daya maju, dia mesti ada berfikiran nak berjaya, win-win situation. Okey, berfikiran win-win, menang-menang. Okey. Kenapa? Untuk capai target, untuk capai impian, bermacam-macam perkara murid-murid kena buat. Kena ambil tindakan. Okey, kena muhasabah diri. Kena banyakkan bersabar. Okey? Dan yang seterusnya, mempunyai sifat yang kental. Sifat yang kental ini adalah salah satu ujian untuk murid. Kadang-kadang, cikgu perhatikan ramai murid-murid bila disindir, ditegur, awak mudah down. Murid-murid zaman sekarang mudah down kerana tak boleh ditegur. Sebab itu awak tak berjaya. Bila tak berjaya, awak menyalahkan orang lain. Ini adalah masalah sikap. Okey, sikap murid-murid sendiri yang tidak mahu berusaha mengatasi jiwa murid-murid yang longgar. Mudah goyah. Okey, maksud cikgu ialah awak tak ada sifat yang kental. Maksudnya, kalau orang ejek awak baca buku skema, skema ni kau, awak dah mula down and then tak baca buku and then ikut kawan awak yang bermasalah. Itu jiwa awak yang rosak. Awak mudah terpengaruh dengan anasir-anasir yang boleh menjahanamkan awak. Kerana bagi awak itu adalah standard budak sekarang. No, itu adalah pemikiran yang salah, okey, kepada murid-murid. Seterusnya, pengurusan kerja harian menjadi lebih sistematik. Murid, tak kisahlah kamu ni atlet sukan ke, sekolah sukan ke, kamu sekolah asrama penuh ke, kamu mesti ada jadual harian kamu masing-masing. Begitulah kamu bersekolah di sekolah. Okey, mana-mana sekolah kerajaan ke, sekolah swasta ke, should have a timetable. Okey, maksudnya kamu ada jadual belajar di kelas. Begitu juga di rumah. Di rumah pun kamu kena ada jadual sendiri. Okey, kenapa cikgu nak buat jadual sendiri? Ada yang tanya cikgu, kenapa? Okey, kerana kamu ada masa kamu. Kamu nak buat apa? Okey, kamu dah tetapkanlah dalam bulan ini. Okey, sepanjang 1 bulan kita ada 5 minggu. Kebiasaannya 5 minggu dalam 1 bulan. Kamu dah tahu dah. Okey,
Hari ini kamu nak buat aktiviti apa, esok nak buat aktiviti apa, lusa nak buat aktiviti apa, 2 hari akan datang nak buat aktiviti apa. Okey? Dan yang paling mustahak ialah patuhi masa dan jadual waktu persendirian awak itu. Okey? Bila kamu patuh, buat jadual yang simple aja, aktiviti yang simple saja. Okey? Jangan terlalu strict sangat. Takut awak tak boleh follow. Okey? InsyaAllah kamu boleh mendisiplinkan diri awak dan seterusnya mencapai kejayaan cemerlang. Dan yang seterusnya kepentingannya ialah mengelakkan penangguhan kerja. Nampak? Bila kamu follow kepada tugas, jadual yang kamu buat, kamu akan dapat elak tangguh kerja. Orang yang tangguh kerja ini biasanya last minute baru nak siapkan kerja. Bila diminta, baru nak siapkan kerja. Samalah juga sekarang, situasi yang berlaku kepada awak. Cikgu bagi kerja minggu lepas, hari ni baru nak minta, hari ni juga baru nak siapkan, hari ni juga pinjam buku kawan, hari ni baru nak salin jawapan. Adakah kamu ni ciri-ciri kebesaran diri yang sepatutnya kamu patut jadi? Tidak. Itu adalah ciri-ciri pelajar yang malas, yang suka tangguh kerja. Sikap tangguh kerja malas inilah penyakit. Penyakit yang perlu awak buang dalam hidup awak supaya awak berjaya. Orang yang suka menangguhkan kerja tak akan mencapai kejayaan. Kalau capai kejayaan pun, kejayaan itu bukanlah sesuatu kejayaan yang impak maksimal. Okey? Kamu berjaya sikit-sikit je. Kita nakkan, maksud cikgu berjaya sikit-sikit tu, kalau contoh kamu adalah seorang pelajar yang memahami pelajaran, tetapi kalau kamu kurang buat latihan, kamu cuma faham apa yang kamu belajar, itu saja soalan yang kamu berjaya buat. Siapkan. Yang lain-lain kamu tak boleh nak buat. Maksudnya dalam arti kata, kamu tak boleh berjaya. Okey, seterusnya menjadi pemimpin yang berwawasan. Leadership diperlukan untuk murid-murid dalam apa jua perkara. Dalam diri kita pun kita perlu jadi leadership. Kita perlu tentukan diri kita. Aku tak boleh merokok. Merokok membahayakan kesihatan. Aku kena siapkan kerja rumah tak siap, nanti cikgu marah. Okey. Aku mesti dengar nasihat cikgu. Okey. Mesti bersukan. Aku mesti datang ke sekolah untuk hadir ke aktiviti sukan. Aku mesti hadir dalam latihan hoki. Kerana aku adalah salah seorang wakil sekolah untuk kepertandingan MSSD peringkat daerah pertandingan hoki. Okey, jadi bila kita ada perasaan pemimpin, okey, kita akan pastikan diri kita dipimpin dengan betul, barulah kita menolong memimpin rakan-rakan yang lain. Contohnya kalau rakan-rakan lain ada masalah, baru kita bantu dia. Contoh dalam aktiviti berpersatuan, kita adalah ketua, kita adalah barisan AJK, maka kita kena dengar pandangan rakan-rakan, maka kita kena dengar masalah rakan-rakan dan kita cuba ambil jalan penyelesaian untuk menyelesaikan masalah dalam aktiviti berpersatuan. Kenapa kamu kena join aktiviti-aktiviti core curriculum ini yang mempunyai barisan AJK dan ahli-ahlinya? Kerana dia nak berlatih kamu soft skill. Okay, soft skill yang tak terdapat di dunia luar. Okay, dalam dunia luar selepas kamu sekolah, kamu akan menghadapi situasi seperti ini. Dalam aktiviti berpersatuan, dalam sesebuah organisasi, dalam sesebuah pekerjaan, kamu akan dipimpin dan memimpin. Jadi renungkan istilah ini. Memimpin dan dipimpin. Jadi kamu akan belajar di sekolah dan mengaplikasikan ilmu kepimpinan ini di luar sekolah apabila kamu dah belajar, dah sekolah, dah kerja esok. Baik, dan yang terakhir sekali ialah sentiasa mencari peluang. Okey, mencari peluang untuk apa ya? Untuk memajukan diri. Okey, dalam masa awak tengah rehat, dalam masa awak tengah santai-santai bersama family, carilah peluang untuk majukan diri awak sendiri. Ambillah apa-apa ilmu lain. Carilah apa-apa perkara. Buatlah sesuatu perkara yang boleh memajukan diri awak. Okey, contohnya saya boleh bagi contoh lah, nak majukan diri awak. Okey, sebagai seorang pelajar, macam mana awak nak majukan diri awak? Okey, katakan awak adalah top student, okey, akademik. Tapi di dalam bidang core curriculum kurang. Jadi awak cubalah join mana-mana aktiviti, sama ada sukan permainan, kelab persatuan, badan beruniform, tiga bidang ini. Okey, kalau tak boleh pergi badan beruniform,
pergi sukan permainan. Kalau tak boleh juga, ambil kelab dan persatuan. Contoh persatuan. Persatuan apa awak nak? Persatuan akademik ataupun persatuan non-akademik. Okey? Bukan akademik. Contohnya dalam pertandingan pidato masuk. Contohnya awak masuk. Awak ni top student. Tapi awak boleh bercakap. Jadi ambil kemahiran bercakap itu dengan memasuki pertandingan pidato. Okey? Asahkan bakat anda dan jadi wakil sekolah. Pastikan dalam peringkat daerah awak nombor 1 Johan. Dan untuk masuk ke peringkat negeri, negeri dan seterusnya, peringkat kebangsaan. Nampak tak? Itu maksudnya mencari peluang untuk memajukan diri sendiri. Dengar murid-murid. Jadi ini adalah satu peluang. Jadi rugi kepada murid-murid kalau tak ambil turut serta. Okey, tak turut serta dalam mengasah bakat. Tak kisahlah kamu nak masuk sajak ke, kamu nak masuk pertandingan tulisan kaligrafi. Pelajar Cina banyak kaligrafi. Ataupun bangsa lain, kaum lain nak juga masuk kaligrafi. Manalah tahu tiba-tiba pandai tulisan kaligrafi bahasa Cina, tiba-tiba Johan. Ini adalah salah satu keajaiban, okey, yang kamu telah tunjukkan kepada dunia. Seterusnya kita belajar berkaitan keperluan berilmu pengetahuan, okey, dan keperluan berbudi pekerti. Ada dua perkara yang berbeza dalam kebestarian diri. Seseorang yang bestari, yang pandai, mempunyai akhlak yang baik, perilaku yang baik. Maksudnya ada dua perkara yang masuk dalam tubuh badan kita, iaitu ilmu pengetahuan lah, kemahiran. Apa kamu mahir? Apa bidang yang kamu suka? Tak semua orang perfect di muka bumi ini. Manusia di muka bumi ini tiada yang perfect. Okey? Kerana kita tak semuanya boleh kuasai dalam semua bidang, okey, yang ada di muka bumi ini dalam satu masa. Tak boleh. Okey? Tetapi bidang yang kita kuasai itu disusuli dengan perbuatan kita yang baik, itulah yang dinamakan sebagai seseorang yang ada kebestarian diri, meletakkan manusia lagi bagus daripada makhluk-makhluk yang lain. Itu namanya bestari. Okey, manusia yang mempunyai kebestarian diri. Okey, bukannya manusia yang mempunyai tidak mempunyai hati perut. Okey, walaupun dia bijak pandai. Contohnya orang yang berkejaya, nampak benda lain, makhluk lain, contohnya kucing, haiwan. Contohnya kucing bertenggek ke atas kereta yang pernah diviralkan oleh media sosial. Kemudian kucing itu dicampak, dipukul, dibunuh. Hanya kerana kucing itu tenggek atas kereta nak menghukum binatang yang lemah itu. Adakah dia ini bestari? Itu dia bukan bestari, itu namanya syaitan. Okey, manusia seperti ini pun tak layak hidup. Okey? Kerana sikapnya yang kurang ajar dan tak ada budi pekerti. Baik, kita tengok apa kebaikan ataupun keperluan kita nak mempunyai ilmu pengetahuan dan dalam masa yang sama kita ada budi pekerti. Kita mempunyai kebaikan yang patut kita contohi. Yang pertamalah dalam sudut kebaikan ataupun keperluan yang pertama, mestilah ada kemahiran. Kemahiran, mesti ada berkemahiran. Tak kisah kamu mahir dalam bidang apa jua, dalam bidang mekanik, perbengkelan, ataupun dalam bidang otomotif, dalam bidang sains sukan, dalam bidang e-sport. Sekarang ada permainan game online kan. Tak kisah, okey. Yang penting kamu dapat kuasai dan menunjukkan kejayaan kepada semua orang. Okey? Itu keperluan dia, kebaikan dia lah. Yang kedua, memberikan pandangan secara rasional untuk berjaya. Contoh, kawan kita, abang-abang kita yang lepas mendapat keputusan cemerlang SPM dengan 9A tambah, 12A tambah, sekarang tambah, dulu tak ada tambah, dulu A1, A2, B3. Okey, sekarang A tambah A, lepas tu A tolak, B tambah B. Okey, dia akan memberikan cara panduan bagaimana nak menjadi pelajar cemerlang, motivasi. Jadi inilah dia boleh memberikan pandangan secara rasional. If we have a problem that
we can to settle that problem, we should be find another ways to settle that problem. Jadi sebagai panduan kita untuk mencapai kejayaan dalam pelajaran melalui pelajar-pelajar yang sudah berjaya. Jadi bila mereka dah berjaya, mereka boleh memberikan pandangan secara rasional untuk membantu kita menjadi seorang manusia yang baik di muka bumi ini. Dan yang terakhir ialah berprinsip. Orang yang berjaya dalam sesuatu kemahiran, dalam sesuatu bidang, orang yang ada prinsip. Kalau orang yang tak ada prinsip ni, orang yang buat kerja sambil lewa, suka tangguhkan kerja, tak serius belajar, cakap besar, sembang besar, takkan mencapai kejayaan lah yang diimpikan. Baik, dalam masa yang sama, apa keperluan kita, apa kebaikan kita berbudi pekerti, melakukan perbuatan yang baik. Untuk apa? Supaya kita dilatih untuk rasa bersyukur. Murid-murid, awak tahu bersyukur tu apa? Bersyukur that mean we call that berterima kasih kepada Tuhan kerana hidupkan kita, kerana memberikan kejayaan kepada kita. Kerana telah memberi peluang kepada kita untuk kita berbuat baik kepada semua orang. Awak bayangkan di negara lain, mereka hidup dalam serba-serbi kekurangan. Tiada pun bantuan-bantuan yang diberikan. Hanya hidup dalam keadaan ketakutan bagi negara yang menghadapi huru-hara peperangan. Jadi kat sini kita mesti bersyukurlah, hidup aman, belajar dalam kelas, ada lampu, ada kipas, yang ada aircon. Jadi kamu kena bersyukur. Jadi tinggal belajar bersungguh-sungguh, buat sesuatu perkara dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan dalam masa sama kita buat baik. Baik, yang kedua, kenapa kita mesti berbudi pekerti baik? Kenapa kena buat perbuatan yang baik? Kerana kita disuruh untuk menjaga harga diri. Apa maksud harga diri? Murid-murid tahu harga diri itu apa? Selalu dengar harga diri. Harga diri itu adalah maruah diri awak. Nama baik awak. Contoh, saya bagi satu contoh. Kalau kamu mendapat peperiksaan 100, A semua dalam mata pelajaran, dan kamu dapat nombor 1 dalam kelas. Kemudian mak ayah kamu dipanggil untuk ambil sijil penghargaan atau hadiah anugerah pelajar cemerlang setiap tahun nombor 1. A semua. Jadi nama diri kamu baik, nama baik diri kamu terpelihara dan semua orang akan memuji kamu. Tetapi jika kamu melanggar peraturan sekolah, melawan cikgu, tak nak dengar nasihat ibu bapa, kemudian ponting sekolah dan melepak di kedai cyber cafe, CC, isap rokok dan sebagainya, tiba-tiba kena tangkap polis. Jadi secara tak langsung kamu telah menjejaskan nama baik kamu dan juga kamu. Nampak tak? Dan orang akan mengata pasal diri kamu habis masa depan. Nampak tak? Dan yang terakhir sekali ialah sentiasa berwaspada. Dalam kita nak belajar, dalam kita nak menjalani kehidupan, kita jangan mudah terpengaruh dengan rakan-rakan. Kita jangan mudah terikut-ikut budaya daripada luar. Kerana kita akan dibimbangi, akan berlaku culture shock. Shock culture. Maksudnya takut berlaku perubahan budaya. Terikut-ikut dengan kawan-kawan dengan gejala sosial yang dibawakan oleh kawan yang bermasalah. Oleh itu, kamu kena pandai pilih kawan. Kalau kamu memilih kawan yang malas belajar, maka awak akan malas belajar. Kalau kamu memilih kawan yang suka ponting kelas, suka ponting sekolah, maka kamu akan ada sikap ponting kelas. Walaupun sedikit. Sikap itu sebenarnya adalah racun. Sikap negatif itu adalah racun dalam diri anda. Sebab tu anda tak berjaya. Tak percaya sampai ke besar pun, kalau awak ada rasa curi tulang, awak takkan berjaya sampai bila-bila. Itulah sebaliknya. Seterusnya kita pergi kepada amalan mendisiplinkan diri dengan amalan tidak mendisiplinkan diri. Cekal menghadapi cabaran hidup, terus berjuang,
Okey, jangan putus asa walaupun gagal. Katakan awak lemah dalam bahasa Melayu. Tak lulu-lulu cikgu SPM saya. Katakan abang-abang awak ataupun sekarang ni awak biasa bahasa Melayu lemah. Teruskan belajar, banyakkan buat latihan, muhasabah diri dan dapat mengawal diri dalam sebarang keadaan. Walaupun you ada masalah family sekalipun, okey, pastikan awak bersabar, okey, ceriakan hati awak dan cuba berfikir secara waras supaya tidak mengganggu pelajaran anda dan teruskan berusaha sehingga mencapai kejayaan. Okey, itu ciri pelajar yang positif walaupun ialah kita pun tak pandai, tak pandai mana. Kan? Kelas-kelas pun kelas di tengah dan kelas di belakang. Tapi itu bukanlah alasan untuk kita tidak berjaya. Sebaliknya pastikan kita sentiasa berusaha untuk mencapai kejayaan. Apa orang nak kata pada kita biar. Yang penting kita berusaha dan buktikan kepada semua orang bahawa kita boleh jaya. Baik, amalan yang tidak mendisiplinkan diri adalah amalan yang boleh menghancurkan masa depan awak lah. Iaitu cepat putus asa. Sikap ini sebenarnya racun. Okay, yang boleh membunuh masa depan kita serta memberikan pelbagai alasan dan apabila berhadapan dengan kegagalan. Bila gagal awak salahkan cikgu lah, cikgu garang sangat lah, saya tak suka cikgu ni tak cantik lah, apalah. Kemudian cepat marah dan bertindak mengikut perasaan. Ini berlaku apabila cikgu menegur anda. Okey, memarahi tentang salah laku anda. Okey, awak melenting, tak puas hati kan. Dan mengambil sikap lewa, sambil lewa dalam setiap perbuatan. Cikgu suruh buat kerja rumah, siapkan kerja rumah, awak buat tak tahu. Jadi ini adalah perkara-perkara yang perlu dijauhi oleh setiap murid. Baiklah, seterusnya aktiviti-aktiviti kebestarian diri dalam kehidupan seharian. Saya dah sebut tadi dah, dalam ciri kebestarian diri, okay, kamu lakukan sesuatu perkara berdasarkan 6. Yang pertama, aktif, matang, berdisiplin, bertanggungjawab, berdaya tahan. Okay. Jadi, ke-6 itu kamu buat aktiviti berdasarkan ke-6 perkara. Untuk sihatkan badan awak dan berdaya maju, mestilah awak kena apa? Bersukan. Untuk mencapai kejayaan, mestilah awak ada rasa apa? Tanggungjawab. Okey. Kemudian awak mestilah ada aktif. Okey. Kemudian awak mestilah ada sifat-sifat yang baiklah. Seterusnya ni berbukti pekerti mulia, hormat guru, dengar fokus cikgu ajar. Kemudian dalam family pula hormat ibu bapa, okey, membantu ibu bapa melakukan kerja-kerja rumah, okey. Jadi ini adalah gambaran kita, okey, suasana di mana untuk kita mencapai kejayaan, okey, kita perlu berusaha bersungguh-sungguh, dalam masa yang sama kita perlu buat baik kepada orang lain. Kerana tak semua benda kita tahu. Okey, jadi kalau pelajar contoh tak faham dalam pelajaran, kawan-kawan ataupun murid-murid boleh tanya rakan-rakan murid lain. Atau murid-murid boleh tanya cikgu, cikgu saya tak faham ni matematik tambahan macam mana. Cikgu saya tak faham ni cikgu. Apa dia yang kamu tak faham? Saya tak faham proses. Proses apa? Proses fotosintesis tu. Tak kisah. Ataupun kamu tak faham. Cikgu saya tak faham cikgu. Tak faham apa? Saya tak faham sistem pembiakan tumbuh-tumbuhan dan manusia dalam subjek sains. Boleh kamu tanya cikgu anda akan membantu. Okey? Baik. Tak faham maka bertanya. Tak tanya sesat jalan. Okey? Itulah cara kita nak menyeimbangkan aktiviti-aktiviti seharian kita dalam mencapai kejayaan. Dan dalam masa yang sama kita melakukan perbuatan yang baik mengikut ajaran agama masing-masing. Jom buat latihan bersama Cikgu Khairul. Baiklah murid-murid, mari kita pergi ke aktiviti latihan penilaian A sebagai pembelajaran yang terakhir dalam unit 3 ini. Okey, baik, kita bacakan soalan, fahamkan kehendak soalan. Okey, baca catatan diari. Ini adalah instrumen tentang catatan diari cengkian dan jawab soalan yang berikut. Okey, ini adalah diari. Apa diari cengkiat? Apa tiap-tiap hari dibuatlah.
buat senamarangangan, okey, uruskan diri. Uruskan diri maksudnya mandi, okey, siap-siap, okey, sarapan dan sebagainya lah. Okey, kemudian balik sekolah, makan tengah hari, siapkan kerja sekolah. Kemudian datang sekolah, buat latihan bola sepak 3 petang tu. Kemudian belajar dengan cikgu, macam mana nak buat skill penguasaan bola sepak, tengok video. Mungkin cikgu awak ataupun cikgu cengkek ataupun rakan-rakan tunjukkan video. Okey, dengan semua ahli kumpulan, okey, dengan ahli kumpulan tentang apa? Meningkatkan prestasi dan kemahiran bermain bola sepak. Ada skill, okey, yang perlu dikuasai oleh setiap ahli pasukan bola sepak. Kemudian dah balik daripada rumah, apa dia buat? Makan malam lah, makan malam bersama keluarga dan rehat. Rehat dulu pukul 7 sampai pukul 8, 1 jam rehat. Hilangkan stres, jangan fikir apa-apa. Kemudian pukul 8 buat apa? Ulang kaji pelajaran. Kemudian bantu ibu buat kerja rumah. Apa yang patut dibuat? Ni cengkiat ni, lelaki, pelajar lelaki. Tolong ibu buat kerja rumah. Kemudian apa yang dibuat? Okey, kemas rumah, sapu rumah, susun meja makan. Okey, basuh pinggan mangkuk yang dah pakai. Kemudian pukul 10.20 tu sebelum nak tidur tu, muhasabah diri, refleksi diri. Fikir macam mana apa yang kita dah buat, apa yang hari ni aku dapat. Awak balik rumah nanti, malam-malam, tanya diri awak, apa yang awak dah dapat hari ni? Pergi sekolah dapat apa? Apa aktiviti aku dapat hari ni? Apa masalah yang aku hadapi? Apa cara aku nak selesaikan masalah kalau ada masalah seperti ini? Itu cara kita buat jadual. Okey, uruskan pengurusan masa diri sendiri. Ini adalah contoh saja. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Apakah aktiviti cangkiat lakukan selain belajar? Okey, selain belajar. Dia nak selain belajar. Aktiviti selain belajar. Gariskan aktiviti cangkiat dalam selain belajar. Yang pertama, kita tengok jawapan yang pertama. Okey, membuat senaman ranggangan badan. Okey, berlatih bola sepak bersama rakan-rakan. Okey, waktu malam ulang kaji pelajaran. Dah habis, bantu ibu buat kerja. Soalan nombor 2. Apakah nilai yang diamalkan oleh cengkek untuk membentuk keprestarian diri? Dia minta apakah? Okey, minta nilai. Kalau kata nilai, kemudian bagilah nilai. Okey, letaklah berapa-berapa nilai yang awak tahulah. Kat sini yang boleh kita kaitkan ada nilai kerajinan. Macam mana nilai kerajinan? Tu, berlatih bola sepak, cari bertanggungjawab, ada tanggungjawab bersama kawan-kawan, nilai berdikari dan nilai harga diri. Okey, soalan nombor 3. Jelaskan ciri keprestarian diri yang terdapat pada cengkeh yang boleh dicontohi. Okey, murid-murid, ada banyak ciri keprestarian. Cikgu bagi 3 lah. Yang pertama, aktif. Okey, aktif. Apa contohnya? Cengkeh berusaha menguasai kemahiran dalam perlawanan bola sepak. Okey, dia sentiasa orang yang aktif. Yang kedua, ciri keprestarian yang ada pada cengkek ialah berdisiplin. Macam mana sikap disiplin yang ditunjukkan cengkek? Okey, kamu boleh tulis cengkek tidak penting kehadiran dalam sesi latihan bola sepak, memudahkannya dapat ilmu pengetahuan. Nampak? Bila dia berdisiplin, dia selalu datang, dia dapat banyak ilmu, dia dapat banyak pengetahuan, pengalaman. Pengalaman itulah ilmu yang dia dah dapat. Dan yang terakhir ialah ciri keprestarian yang dapat ialah bertanggungjawab. Cengkian sentiasa ulang kaji pelajaran bagi memahami apa yang dipelajari di samping membantu buat kerja rumah. 2 benda dalam satu. Ulang kaji pelajaran di rumah waktu malam dan tolong ibu atau ayah buat kerja-kerja rumah sebelum tidur. Tak, nampak tak? Ini adalah pelajar lelaki contoh yang boleh kita ikuti dalam kehidupan kita. Balik rumah ni siapa yang tak buat, siapa yang tak ada jadual, tolong buat jadual pengurusan hidup dan buatlah seperti pada cengkian. Baik, soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat dia tanya apa? Uraikan kepentingan 5 ilmu pengetahuan dan budi pekerti mulia dalam membentuk keprestarian diri cengkek. Okey, ada 2 lah. Ilmu pengetahuan, kepentingan ilmu pengetahuan pada cengkek dan juga kepentingan pekerti mulia. Okey, cikgu bagi 2 jawapan sajalah. Okey, yang pertama, cengkek boleh memiliki kemahiran dalam bidang. Ada kemahiran boleh kuasai kemahiran Okey, kemahiran apa? Okey, dalam bidang permainan bola sepak, sekiranya sentiasa mengenal pasti aspek yang diperlukan. Okey, dia nak tahu apa yang diperlukan dalam menjadi pemain bola sepak yang bagus. Okey, yang terbaik. Itu dari segi ilmu pengetahuan.
Ataupun kamu boleh tulis dari segi ilmu kemahiran, uh, tingkat memperoleh ilmu penguasaan dalam pelajaran sekiranya sentiasa membuat ulang kaji di rumah pada setiap hari. Nampak tak? Pada setiap hari. Setiap hari bermaksud bukan setiap masa. Buatlah 1 jam sehari kamu buat ulang kaji. Dah cukup. Okay. Study smart, not study hard. Study smart lagi bagus daripada study smart. Study hard. Okay. Dan yang kedua, dari segi budi pekerti. Apa kebaikan dia, kepentingan dia. Cengkeh sentiasa menjaga harga diri. Okey, menjaga nama baik lah. Perbuatannya dengan menghormati orang, dengan bertanggungjawab, okey, dengan masuk kelas, dengan menyiapkan kerja sekolah. Okey. Kat sini cikgu bagi jawapan, Cengkeh sentiasa menjaga harga diri dengan menjadi anak yang sentiasa bertanggungjawab menjalankan tugas sebagai ahli. Nampak tak? Contoh yang Cengkeh dah buat ni. Membantu ibu membuat kerja rumah. Setiap hari pada jam 9 malam. Selepas makan malam lah. Maksudnya dia tolong ibu dia kemas rumah, kemas meja makan, basuh pinggan mangkuk, basuh periuk dan sebagainya. Okey, soalan yang kelima. Terangkan keperluan mengamalkan disiplin oleh Cingkiat. Apa keperluan dia amalkan disiplin ni? Okey, yang kelima. Cingkiat sentiasa mengulang kaji pelajaran. Kepentingannya dia akan menjadi sentiasa mengerti ilmu yang pelajari dan mudah mendapat keputusan cemerlang dalam periksaan. Supaya lulus dalam cemerlang lah, dengan cemerlang. Okey, itu kepentingan dia mengamalkan disiplin diri oleh Cingkiat. Okey, soalan nombor 6. Bagaimanakah anda? Anda ni awak, meningkatkan kebestarian diri pada setiap hari. Berikan 2 contoh yang spesifik. Yang ini cikgu minta awak semua tolong fikirkan apa kebestarian yang selepas ini, kebestarian diri yang perlu kamu buat dan bagi 2 contoh. Tuliskan jawapan awak ini di dalam buku latihan awak. Cikgu nak tengok, cikgu nak tanda. Baiklah, sampai sini saja pembelajaran kita. Cikgu harap semua pelajar-pelajar faham apa itu kebestarian diri. Biasanya pelajar yang lemah dalam akademik boleh jadi kebestarian diri. Kerana kita tak tengok dari segi kemahiran akademik. Belajar pandai saja. Kemahiran di muka bumi ini banyak. Apa ilmu yang awak nak capai? Apa ilmu yang awak nak kuasai? Okay, kerana tak semua orang boleh menguasai ilmu pengetahuan dalam semua aspek. Baiklah murid-murid, sampai sini saja pembelajaran Cikgu Khairul. Cikgu Khairul minta kamu semua siapkan latihan ini dan tolong buat pembetulan kalau salah. Okey, sila rujuk video ini, latihan ini sebagai pembetulan anda. Sekian saja daripada cikgu. Jangan lupa like, sharekan video ini dengan kawan-kawan, dengan cousin, dengan jiran-jiran dan tekan button subscribe. Sekian daripada Cikgu Khairul. Terima kasih. Kita berjumpa lagi. Bye.